Selamat petang. Nama saya Ili Fazila binti Hashim dan saya adalah moderator untuk sesi CME ini. Jadi di sini apa yang kita akan berkongsi di sini adalah mengenai common oral lesion. Okey, itu dalam bahasa Inggeris ya. Dalam bahasa Melayu ialah lesi mulut yang umumnya. Okey. Jadi untuk sesi pada petang ini ia akan disampaikan oleh Dr. Nawar Radiah Abdul Rahman. Dan sebelum kita dengar ceramah beliau, so saya ada sedikit nak berkongsi mengenai biodata beliau lah. Jadi Dr. Nawar ni memperolehi ijazah dalam pembedahan pergigian di Universiti Sains Malaysia dan kemudian beliau juga turut mempunyai kepakaran dalam pergigian klinikal yang beliau perolehi dari University of Otago di New Zealand. Dari segi perkhidmatan, Dr. Nawar pernah berkhidmat selama 8 tahun di Hospital Kulim. Di masa itu Dr. Nawar berkhidmat di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan kemudian setelah beliau memperolehi kepakaran beliau dalam klinikal pergigian, beliau bermula berkhidmat di PPUSMB sejak 2018. Di sini beliau berkhidmat sebagai pakar perubahan di klinik pakar pergigian 2 di IPPT di PPUSMB, dan beliau juga memberi khidmat dalam sebagai patologi mulut di unit cytologi dan histopatologi di lab pergigian, perubatan pergigian ya. Oleh itu, tanpa membuang masa, saya menjemput Dr. Nawar untuk berkongsi dan kiranya boleh mula sekarang. Okey, terima kasih Dr. Ili atas pengenalan tersebut. Actually hari ni kita perkongsian santai-santai je lah ya. Apa-apa nak berkongsi tak ada masalah. Sebenarnya saya lebih kepada nak berkongsi apakah perkhidmatan yang dilakukan lah di PPUSMB. Okey. Okay, saya share screen dulu. Okey. Jadi untuk hari ni lebih kepada perkongsian kes-kes yang saya jumpa di PPUSMB dan juga mostly adalah yang common, ada juga yang not so common, tapi kita akan lebih kepada bercerita mengenai lesi. Kalau dalam bahasa Melayu dia kata lesi lah, lesi mulut. Mungkin tak ramai orang yang biasa dengar sangatlah lesi, tapi kalau in medical biasa yang tu kita adalah lebih kepada translation of lesions lah sebenarnya. Okey, jadi lebih kepada apa yang saya buat di sini dan juga kepada oral lesion yang ada di PPUSMB lah. So seperti Dr. Ili perkenalkan, saya just perkenalkan sedikit lah tambahan. Saya Dr. Nawar Radiah, so panggil saya Dr. Nawar, dan kepakaran saya ni lebih mungkin agak confused lah untuk ramai orang, sebabnya macam contoh daripada segi medical lah, maksud saya macam daripada segi medical sekiranya bertugas di bahagian lab di makmal, jarang sangat nak involve dengan clinical lah. Maksudnya dia terima sampel daripada patient dan jumpa, maksudnya sampel tu di lab saja. Macam saya ada dua kaki lah. Okey, satu di lab dan satu juga di klinik ya.
disebabkan oleh kepakaran saya ni ada oral pathology dan oral medicine specialist. Okay. So macam saya kata ada dua, satu di oral medicine klinik dan saya berkhidmat di klinik pergigian pakai 2 di bawah unit maxillofacial dan rehabilitasi lah. Okey, dan juga di oral pathology service, di histopathology and cytology unit di CDL kita lah di PPUSMB. Okey, jadi apa yang servis yang kita offer lah di oral medicine klinik ni? Okey, yang pertama biasanya untuk di klinik ni saya banyak mendapat rujukan untuk kes-kes lesi mulut lah yang kata oral lesions lah. So oral lesion ni apa benda? Jadi dia adalah ulcer, tumpuk hitam, tumpuk merah, tumpuk putih, ada kebengkakan apa ni di mana-manalah, maksudnya dalam kawasan mulut, bengkak dekat gusi ke, bengkak dekat rahang ke, okey. Dan juga saya juga menerima rujukan untuk sebarang TMJ disorder, iaitu temporomandibular joint disorder. Basically rahang ni lah, kalau rahang ni macam rasa tak selesa, mengunyah macam rasa macam sengit ke, ada clicking ke. So boleh kita check lah ada masalah apa, something like that. Okay. Dan juga kat sini saya juga buat untuk servis untuk facial pain, maksudnya pesakit yang ada sakit pada muka. Maksudnya dia memang yang paling common adalah trigeminal neuralgia lah. Maksudnya dia sakit tu dia macam rasa macam kena elektrik, macam kena angin pun rasa kena elektrik, kena air pun rasa kena elektrik, dan sakit ni sangat-sangat sakit sampai jadi macam menangis-nangis lah. Okay. So yang tu pun kita ada servis juga, dan juga post RT maintenance lah, which is the antara main bulk of my patient lah. So post RT maintenance maksudnya pesakit yang dah buat radioterapi kepada kawasan kepala dan leher. Dan selalunya bila kita buat radioterapi pada kepala dan leher ni memang akan ada banyak isu lah. Isu yang paling utama adalah kering mulut. Mulut jadi kering. Jadi bila mulut kering ada masalah caries, ada masalah pada tulang, pada tisu, keseluruhan dalam mulut lah. So sebagai kami di klinik pergigian di PPSMB ni, kami memang support patient yang sebelum, semasa dan selepas radioterapi untuk pastikan semua pesakit mendapat kata yang kesihatan yang optimum lah. Kita nak rehabilitate dia balik. Maksudnya tak dapat macam normal pun sekurang-kurangnya dapat menjalani kehidupan dengan lebih berkualiti. Okey? Okey, itu yang servis di klinik pergigian perubatan mulut lah, oral medicine klinik di Pakai 2. Okey. Dan servis yang kedua adalah oral pathology service. So servis ini adalah lebih kepada kita diagnose lesion lah daripada tisu keras ataupun tisu lembut, dan kita termasuklah gigi. Maksudnya sekiranya ada keperluan untuk kita dissect gigi tu, maksudnya kita buat section gigi tu, kita akan buatlah di lab CDL di unit histo dan cyto di CDL. Okay. Selain daripada tu juga kiranya untuk yang oral maxillofacial histopathology ni, maksudnya macam kalau di PPUSMB ataupun daripada luar, contoh daripada engineering, daripada pusat sejahtera daripada engineering ataupun pusat sejahtera di main campus, boleh refer pada saya lah kalau ada sebarang untuk yang oral lesion, ataupun kalau kat sana pegawai perubatan atau pegawai pergigian memang ada buat biopsi di sana, boleh hantar kepada saya di PPUSMB lah. Okay. Dan juga kita ada servis untuk oral smear, especially untuk candidiasis lah. So kita boleh tengok bawah slide which is kalau benda tu memang candida, kita bukan sahaja macam memang kita confirmkan memang ada kehadiran fungal di situ, kulat di situ. So bila kita bagi nystatin ke, kita bagi any antifungal, kita ada base lah kenapa, macam sebab certain condition especially yang saya lalui lah, patient yang dah buat radioterapi, kadang-kadang dia susah, fungal infection ni ambil masa yang lama untuk dia hilang. Jadi kadang-kadang kita tak tahu ni fungal ke ni necrotic.
apa tu tisu ke. So kalau kita nak confirmkan, kita just ambil oral smear and then kita tengok bawah mikroskop. Whether fungal tu ada ke tak, kulat tu ada ke tak, wujud ke tak. Sebab kalau tak kita duk bagi-bagi antifungal tapi bendanya tak ada, ataupun kita duk bagi-bagi fungal tu masih ada. So maksudnya kemungkinan ubat yang anti kulat yang kita bagi tu tak berkesan. Kita kena ambil yang lain, something like that. Okay? Dan juga kita ada apa ni, immunohistochemistry, special stain jugalah. Yang ni lebih kepada further investigation of yang apa ni, yang kita buat histo tadilah, yang slide tadi kita buat. Okay. So okay, jadi apa yang saya akan kongsikan pada hari ini lebih kepada oral lesion tadi itulah. So oral lesion ni apa yang maksudnya kenapa saya nak emphasize pasal benda ni, sebab benda ni kita boleh check sendiri dalam mulut. Maksudnya sekiranya kita ada benda-benda ni, kita boleh check dan kita cepat-cepat dapatkan nasihat, dan juga kalau benda tu perlu untuk biopsi untuk dapatkan diagnosis, kita pergi buat biopsi dan dapatkan diagnosis. Sebab sebenarnya sekiranya kalau kita nak confirm benda tu apa, memang dia kena buat biopsi dan kita kena tengok bawah mikroskop benda tu apa. Macam contohnya macam mana analogi yang saya nak bagi, sebab kita tak nampak, dia besar dekat luar, sel tu terlalu kecil. Kita tak boleh tengok dengan mata kasar, kita kata okay ni kanser, oh ini bukan kanser. Clinically certain things kita boleh tahu secara general, tapi nak confirmkan betul-betul tu memang kena ambil biopsi. Okay? Okay. Jadi apa ni, ulcer yang biasa, yang paling utama lah, yang kita bila kita ni, kita akan cakap okay saya ada ulcer. Ulcer tu boleh jadi macam-macam jenis ulcer lah. Okay, ulcer, traumatic ulcer, maksudnya ulcer yang kita tergigit ke apa ke, aphthous ulcer, taksi which is eosinophilic ulcer. Saya akan explain lebih sikit. Yang ni not so common, but kata tak biasa jumpa tu taklah juga. Not that common but common. Macam mana saya nak cakap? Something like that lah. Okay. Lepas tu lumps and bumps, sebarang kebengkakan, okay, dan juga tumpuk putih dan tumpuk merah dalam mulut. Yang saya nak tekankan di sini, kesemua kata rupa ni, sebab ulcer rupa dia lain. Bengkak, lump and bumps ni rupa dia lain. Red and white lesion ni pun rupa dia lain. Tapi semua tu boleh jadi kanser, which is oral squamous cell carcinoma adalah kanser mulut lah, kanser mulut yang antara yang paling utama lah dekat dalam mulut. Kanser mulut tu boleh jadi kanser benda lain juga, tapi biasanya paling utama adalah oral squamous cell carcinoma ni lah jenis kanser tersebut. Okay? Okay, jadinya dia boleh berupa bentuk ulcer, boleh berupa bentuk bengkak, boleh berupa bentuk yang tumpuk merah, tumpuk putih ni. Jadi macam mana kita nak tahu? Okay? Okay, so mula-mula ulcer yang biasalah. So kalau kat sini macam kalau belah-belah utara ni, saya ingat dulu mula-mula saya datang tu, dia akan cakap mata ikan lah. Mata ikan. Saya pun tak faham apa benda lah budak-budak, sebab pergi sekolah kan. Kadang budak cakap, oh saya selalu dapat mata ikan. Okay, rupanya mata ikan tu ulcer. Okay, jadinya ataupun naik garam, something macam tu lah. Jadinya ulcer ni lebih kepada kita, kalau traumatik ni, maksudnya traumatik ni dia adalah macam lebih kepada tergigit lah. Selalunya ada elemen trauma. Okay, sebab itulah nama dia traumatic ulcer. Jadi elemen trauma tu contohnya tergigit, ataupun kadang-kadang boleh juga jadi kita makan benda panas kan, benda panas yang jadi burn, okay? Dia boleh menyebabkan jadi ulcer jugalah. Okay, so biasanya kalau traumatic ulcer ni, kalau kita kena macam, sebab bila kita makan tu biasalah kadang-kadang kita tergigit kan, jadi tak ada, not a big deal lah. Tapi kalau banyak kali dia sentiasa dekat situ aja jadi kan, asyik tergigit situ, kat tempat lain tak tergigit pula kan. Jadi kat situ memang kena pergi check lah, sebab kemungkinan besar ada mungkin kawasan gigi dekat kawasan tu mungkin dia macam terpusing ke, ataupun dia di kedudukan yang tak neutral. Macam biasanya gigi kita ni dia akan dekat dalam neutral position. Neutral position tu maksudnya
dia kawasan yang memang kita akan tak akan gigit sebarang tempat dalam, tak akan gigit bibir, tak akan gigit lidah, okey. Sebab kalau tak setiap kali pun akan tergigit, jenuh lah kita kan. Jadi sekiranya sering sangat berlaku benda tu, kemungkinan besar dia tak duduk dalam neutral position tadi itulah, mungkin dia sengit ke apa ke, jadi sentiasa tergigit. Jadi Kak Sri kena check balik, mungkin ada setengah-setengah tu mungkin kena betulkan sikit gigi tu, dan kena reassess balik lah, maksudnya doktor akan reassess balik kat mana yang isu dia. Contoh macam mungkin ada orang yang pakai gigi palsu, so gigi palsu tu dia di kedudukan yang tak betul, something like that lah. Okay. Dan yang kedua adalah aphthous ulcer. So aphthous ulcer ni biasanya dia akan jadi banyak kali lah. Macam ulcer dia tak ada kaitan dengan tergigit. Dia setiap kali datang. Macam sepanjang biasanya kita kata cerita dia tu lebih kurang sama lah. Maksudnya benda ni dah jadi daripada kecil. Dia akan sentiasa on off. Dia boleh jadi kecil, boleh jadi besar. Lepas tu dia kadang-kadang jadi sebiji, kadang-kadang jadi banyak. Macam contoh yang ini gambar-gambar disclaimer gambar-gambar dalam ni adalah gambar-gambar yang antara gambar pasien saya sendiri, ada juga gambar daripada internet dan juga ada gambar daripada buku teks lah. Okey, saya campur-campur semualah. Okey. Dan benda ni untuk tatapan kita di USM sajalah. Okey. Jadi macam contoh dekat sini, saya dapat pointer ni. Oh, tak ada pointer. Okey. Nampak ke pointer saya tak ada Dr. Ili ada pointer tak? Okey, tak apalah, tak ada pointer Saya punya ni pasal apa pula. Okay, so right. Okay, so kalau tengok dekat gambar sebelah kanan yang saya tulis aphthous tu, kan ada banyak ulcer dekat kawasan tu kan. Jadinya dekat situ memang semuanya adalah kawasan ulcer. Jadi dia ada di lidah, dekat bibir, even actually kalau tengok dekat gusi tu pun ada, dekat gusi. Jadi memang yang apa kata pesakit yang datang ni memang dia memang sangat-sangatlah macam stres sangat. Macam saya tak tahu nak buat apa dah. Segala maknanya ubat pun dah sapu dah, tak jadi apa semua kan. So yang ni kadang-kadang kita perlukan further investigation lah. Kenapa dia jadi macam tu, okay? Macam contoh patient saya yang ni patient saya sebenar lah. Jadi apa yang jadi lebih kepada hormon. Jadi dia ada isu tentang hormonal imbalance, something like that. Dan kita rujuk kepada doktor pakar perubatan. Dan daripada situ alhamdulillah bila dah try settle sikit, dia punya kata isu dia sentiasa duk ada tu manageable lah. Okay. Dia tak adalah hilang 100%, tapi biasanya untuk management aphthous ulcer ni kita nak pastikan sesiapa yang ada aphthous ulcer ni, sebab aphthous ulcer ni dia macam seolah macam genetik jugalah, dia tak boleh hilang. Dia tak akan hilang sendiri. Selalunya kita akan educate patient untuk macam mana nak manage the pain, macam mana nak manage kesakitan dan juga macam mana nak kita singkatkan masa dia jadi ulcer. Dan dia boleh hidup seperti biasalah. Tak adalah sampai setiap kali pun nak kena MC, setiap kali pun ni, sebab biasanya ulcer ni juga dia akan ada isu jugalah, kalau stres sangat dia akan jadi banyak. Macam contoh patient saya ni dia adalah student dan masa tu dia tengah nak submit thesis, memang kau-kau lah naiknya, something macam tu lah. Okay. Okay, sekejap Dr. Ili saya ni sekejap. Okay. Dah. Okay, sorry sekejap apa tu, saya rasa saya ada masalah mouse. Sekejap give me 5 minit boleh?
Eh. Okay. Sorry. Tiba-tiba lah pula mouse ni pula tak ada bateri. Time ni lah pula. Okay. Okay. Sorry. Okay. Coming back. Okay, sekarang nampak pointer kan? Okay, jadi macam contoh yang tadi tu yang ni saya nak tunjuk tu kat sini lah kawasan ulcer dia ada kat lidah, dekat bibir dan juga dekat gusi kat sini. So memang sangat banyak. Dalam ni pun ada lagi. Okay. So selain daripada tu ulcer juga boleh disebabkan oleh infection lah. Maksudnya infection ni biasanya viral infection lah. Contoh paling common herpes simplex virus yang kadang-kadang budak-budak selalu dapat viral fever, lepas tu ada ulcer kecil-kecil. Biasanya kalau untuk viral fever dia punya ulcer tu lebih kepada kecil-kecil macam ni lah. Dia kecil-kecil comel-comel tapi banyak. Okay, compare dengan yang ni selalunya dia lebih besar lah. Dan kalau aphthous ni dia ada juga kecil-kecil, lepas tu dia bersambung jadi sangat besar. Yang tu memang sangat sakit lah. Okay. Okay, kalau infection ni selalunya dia akan time masa tu tengah demam, okay, masa tu dia naik and then habis dah settle dah viral fever dia akan hilang lah. Okay. Okay, dan juga selain daripada tu yang ni this is not macam saya cakap tadi lah, tak adalah common sangat. Tapi kita biasa jumpa, okay? Which is taksi ni lah, nama dia taksi. Dia sebenarnya lebih kepada ada eosinophil. Sebenarnya dalam ulcer tu ada banyak eosinophil. So jadi ulcer ni cuma yang isu dia ulcer ni dia selalunya sangat rapid, dia tiba-tiba terus jadi besar macam ni dah sangat menakutkan lah. Dia nampak rupa dia macam kanser sikit. Tapi kalau untuk ulcer yang eosinophil banyak ni, biasanya kalau kita dah buat macam incision sikit lah, maksudnya ambil biopsi sikit dekat kawasan kat margin ke kat mana-mana, bukan keseluruhan pun. Tapi lepas tu dia akan resolve. So yang tu eosinophilia lah, ulcer yang berkaitan dengan eosinophilia, which is dalam oral lesion ni banyak jugalah. Nak saya cakap kata tak rare sangat-sangat tu tak rare lah. So okay, mungkin kita kena ambil tahu jugalah tentang ni. Okay. Jadi untuk yang ulcer kata sebab tadi kan saya bagi tahu yang oral squamous cell carcinoma ni ataupun kanser mulut ni dia boleh berupa macam-macam rupa lah. Okey. Dan yang pertama memang dia rupa bentuk ulcer macam ni. Jadinya saya baru je dapat satu kes yang dia pun ada ulcer macam ni tapi ulcer tu tak sembuh. Maksudnya dia dah pergi jumpa doktor macam-macam apa semua tapi ulcer tu masih ada dan makin membesar. Mula-mula tak sakit and then makin sakit. So yang tu adalah selalunya petanda kepada kanser mulut lah. Jadi dekat sini saya just highlight balik kan kalau untuk bila kita pergi mana-mana lah untuk kanser mulut punya awareness ke apa ke, pertama yang dia akan bagi tahu sekiranya ulcer tidak sembuh dalam masa 2 atau 3 minggu, sila berjumpa dengan doktor anda. Okey, macam tu. So kenapa? Sebab macam ni lah. Mungkin sebab biasa kalau yang ulcer yang sebelum macam saya cakap tadi, okay, contoh yang ni lah, traumatic ulcer ke, aphthous ulcer ke, infection ke, yang taksi ke, selalunya dia akan hilang. Maksudnya ulcer tu akan sembuh. Jadi kalau ulcer tu tak sembuh, red flag lah. Okay. So kalau tak sembuh memang red flag lah. Contohnya yang satu lagi yang macam ni lah, yang sebelah gambar sebelah kanan ni, yang ni adalah ulcer, yang mana ulcer ni dia dah macam
jadi ulcer tu jadi macam berkawah dah dekat lidah ni. Dah separuh macam dah tak ada dah. Kat kawasan ni memang tak ada dah. Border dia dah hilang. Okay. Jadi yang ini memang bila kita tengok tu ulcer ni agak menakutkan lah, scary lah. Jadinya memang kita akan usahakanlah pujuk patient untuk buat biopsi. Sebab melalui biopsi sahaja kita boleh confirmkan benda ni kanser ke tidak. Kalau selagi tak dapat biopsi, kita tak boleh nak confirm kata kanser. Walaupun clinically memang nampak memang kanser lah kan. Tapi kita nak start treatment, kita mesti ada evidence. Kalau benda tu tak ada evidence, kita tak boleh cakap kita nak start treatment untuk buat kemoterapi ke surgery ke yang besar-besar ke radioterapi ke, tak boleh. Okay? Contoh macam ni lah, paling senang. Macam taksi ni. Rupa paras dia memang actually nampak cancerous lah. Nampak sangat macam memang cancer. Tapi kalau kita tak ambil biopsi, kita tak tengok dan kemudian tu kita tak monitor, tengok-tengok dia dah hilang dan juga kat dalam tu banyak eosinophil. Maksudnya dia bukanlah cancer. Okay? Cuma yang untuk eosinophil ulcer ni pun memang kena still monitor betul-betul lah, sebab ada setengah juga kita jumpa kes yang kita merisaukan lah. Sebab kadang-kadang dia nampak dekat atas saja ada eosinophil. Sebab setengah kanser ada juga yang ada eosinophil banyak. Jadinya mungkin kita tak nampak benda tu dekat dalam dia macam mana. Okay? Jadi yang penting memang kena check lah, sentiasa check. Walaupun dah habis ulcer tu, kena continue monitoring. At least memang dah berapa bulan, settle benda betul-betul dah settle down, that's fine. Tapi kalau dia datang balik, jadi balik, memang kena check balik lah. Okay? Okay. Okay, lumps and bumps. Okay, untuk ulcer clear okay. Untuk lumps and bumps ni maksudnya sebarang kebengkakan. Yang paling common dan setakat ni saya rasa kalau ikut statistik klinik saya, antara yang tertinggi yang ni lah mukosil. Okay, mukosil ni apa benda? Mukosil ni sebenarnya lebih kepada kelenjar ileo kita yang dia tersumbat lah. Okay, jadi bayangkan macam kelenjar ileo kita ni macam buah anggur. Okay, so buah anggur ni adalah kilang-kilang untuk hasilkan ileo. Jadi ileo ni akan lalu melalui batang anggur tadi tu kan. Dia lalu, lepas tu barulah dia akan keluar ke bibir kita, bawah lidah, dekat pipi. Sebab kelenjar ileo kita ada banyak dekat dalam mulut lah. Especially yang kelenjar ileo yang kecil-kecil. Kelenjar ileo yang besar memang ada 3 pasang. Tapi yang kecil-kecil ni ada banyak sangat lah. Okay? Jadi dekat situ, kalau kita boleh bayangkan, yang dekat kawasan yang batang anggur tadi tu dia patah. Okey. So dia patah dekat situ, maksudnya kelenjar ileo tu dia nak merembes ke mana? Sebab dia dah patah. Jadi dia dah terkeluar daripada jalan dia, daripada tunnel dia, terowong dia tu dah terkeluar. Okey. Sama jugalah jadi dekat sini. Contoh kalau kita macam tadi kita tergigit boleh jadi ulcer kan? Ada juga kita tergigit dia tak jadi ulcer tapi dia jadi ini, dia jadi mukosa ni. Maksudnya kita dah tergigit dekat piping lah, dekat piping saluran kelenjar ileo tadi tu, kita dah terkoyakkan dia, ataupun bila dia dah terkoyak dia sembuh balik, jadinya dia tak boleh nak keluar dah, dekat piping tu dah tersumbat. Jadi apa yang jadi adalah kelenjar ileo tu dia sentiasa akan hasilkan ileo. Jadi bila kita makan, kita apa semua, ileo tu akan keluar. Jadi bila ileo tu keluar, dia keluar tapi dia dah tak boleh nak keluar ke mana, dia pergilah dekat tempat sekeliling. Jadi lama-lama dia jadilah bukit. Okay? Jadi macam contoh analogi yang paling senang saya suka bagi adalah, sebab benda ni pernah jadi dekat saya lah. Okay, kita dekat rumah kita, kita ada paip air kan? Paip air. Jadinya bila paip air tu, kita cangkul pula dekat, paip air dekat dalam tanah, tapi kita cangkul dia. So kita tercangkul paip air tu, dan air tu pun terkeluarlah daripada dalam tanah. Lama-lama tanah tu kan dia boleh jadi membukit. Okay? Dia membukit sebabnya kat dalam tu dah penuh air. So sama jugalah dekat sini, dekat dalam tisu kita tu, air tu dia kelenjar ileo tu sendiri dia dah berkumpul banyak-banyak dan juga dia jadi ketulan macam ni. Okey. Jadi yang contoh yang sebelah yang sini ni adalah
sebelum kita buat surgery lah, sebelum kita buat operation apa-apa. Dan biasanya history dia lah, cerita dia tu kadang-kadang dia naik turun, kejap besar, sekejap kecil, kejap besar, kejap kecil, kadang-kadang tergigit, boleh tergigit, lepas tu bila tergigit tu macam keluar macam air yang masin lah ataupun lendir yang pekat. Okey. Jadi yang tu bila cerita macam tu kebanyakan kemungkinan besar adalah kelenjar air liur yang mukosin ni lah. Okey, jadi apa yang kita buat lah, selalunya kita akan buka dekat kawasan ni dan kita keluarkan. Okey, keluarkan yang ni adalah sebenarnya yang air liur yang dah berkumpul dan dia jadi macam bentuk bola, bentuk belon lah. Belon tu kalau kita rasakan dia memang macam belon lah, macam ada air kat dalam tu nyut 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 kan. Jadinya dia dekat situ sebenarnya isi badan kita dia nak contain air liur tu, sebab air liur tu dikira sebagai benda asing lah. Jadi dia nak contain, dia akan bentukkan sel-sel dekat keliling ni sampailah macam jadi macam satu kapsul. Okay. Sort of kapsul lah. Okay, jadinya kita pun boleh buat keluarkan benda tu. Okay. Okay, so yang ni mukosil biasanya kalau tak ada apa-apa dah lepas buang tu insya-Allah dia tak jadi balik. Cuma kalaulah tergigit balik dekat kawasan tu kemungkinan boleh jadi balik lah, sebab kelenjar air liur tu ada banyak lah. Biasanya standard prosedur lah kalau kita buat mukosil ni, kita buang mukosil, biasanya dekat kawasan yang kat bawah tu kita akan cuba carilah mana-mana kelenjar air liur yang ada dekat kawasan tu. Kita akan remove. Okay, kita remove sebabnya kita nak pastikan dia adalah bukan feeder lah, sebab kita bawa keluar ni yang kelenjar air liur yang terkumpul, yang air liur yang terkumpul saja. Kalau kita tak keluarkan air liur yang dekat kawasan tu, kelenjar air liur kat kawasan tu, dia akan jadi balik lah. Sebab daripada situ dia akan keluar kat kilang dia daripada situ. Kita kena keluarkan sumber dia sekali. Maksudnya yang kelenjar air liur ada masalah tadi. Okay, so biasanya kita akan remove lah dekat kawasan tu, yang dekat kawasan surgery tu, dan insya-Allah jangan risau, air liur anda tak akan kata tak cukup dah, ada banyak lagi yang lain, so tak ada masalah. Okay. Okay. Yang seterusnya, yang ni pun antara yang common juga. Yang ni tergigit-tergigit dia jadi apa kata, jadi isi pula. Okey, tadi tergigit tu dekat kawasan kelenjar air liur. Jadinya air liur tu yang air liur tu yang berkumpul. Macam ni sekarang ni tergigit pula. Contoh yang paling senang biasanya dekat lidah dan juga dekat pipi lah. Jadi pipi sebelah dalam. Okey, bila tergigit tu benda tu dia makin membesar, dalam tu sebenarnya lebih kepada kolagen lah. Okey, kolagen. Dan biasanya yang ni disebabkan oleh continuous irritation. Maksudnya kita duk tergigit, lepas satu lagi benda ni dekat dalam mulut, ada setengah, biasalah macam yang setengah-setengah pesakit saya, dia akan cakap, dia kata dia suka main dengan benda tu, sebab benda tu kan bulat. So dia macam suka gelek-gelek, main-main gigit-gigit dengan gigi, macam tu, sebab dia rasa macam nyut-nyut macam sedap, something macam tu lah, adalah juga cakap macam tu kan. Jadi bila macam tu dia continuous irritation dan menyebabkan dia makin besar lah. Okay. Yang ni biasanya bila kita ambil biopsi, kita pun memang kita ambil satu sebabnya kita nak pastikan benda tu apalah. Dan yang kedua, kita nak buang dia supaya benda tu tak mengganggu dalam percakapan, dalam nak mengunyah makanan, okey. Ia akan mengganggu pesakit lah benda tu. Selalunya memang yang ini siapa yang datang kat klinik saya sebab dia dah macam dah tak tahan dah lah. Kalau tak, dia pun tak datang pun. Jadinya dah tak tahan, dia rasa macam dia rasa macam annoying sangatlah benda ni, baru kita nak buang. Okay. So biasanya prosedur dia pun simple, insyaAllah tak memakan masa yang lama, dan kesembuhan pun insyaAllah tak ada masalah lah. Benda ni pun dia akan, biasa kalau kita dah buang tu, dia tak ada apalah, boleh sembuh macam biasa lah. Okay. Kecuali kalau terlalu besar. Okay. Okay, biasanya jarang sangatlah yang besar, teramat besar tu, biasa standard dalam macam yang kat lidah ni, quite common lah besar ni. Yang ni jarang sikit. Okay. Okay. Lepas tu fibrous epilis. Apa beza dia dengan yang tadi tu? Okay, fibrous epithelial polyp ni lebih kepada polyp yang kata dia tergigit apa semua tu lah. Yang ni lebih kepada dia jadi kat gusi. Benda sama,
tapi selalunya jadi dekat gusi. Okey, sebab tu kita nama dia fibrous epulis lah, sebab epulis ni adalah pada kawasan gigi. Jadi yang ni dia boleh jadi disebabkan oleh macam-macam cara. Biasanya uh, dia selalunya berlaku sebab iritasi pada gusi lah, macam makanan sangkut ke apa ke. Okey. Yang ni sebenarnya dia biasanya lah, okay, saya move kepada pyogenic granuloma ni sebab cerita dia berkait dengan fibrous epulis tadi. Biasanya bila gigi kita tu ada kawasan yang memang makanan selalu tersangkut ataupun ada isu tentang hormon, okay? Sebab biasanya kalau yang hormon ni biasanya yang berlakunya pada perempuan lah, teenagers dan juga ibu-ibu mengandung. Okay. Jadinya apa yang berlaku adalah dia sangat, kata gusi, kawasan gusi ni dia sangat sensitif pada plak, okay, ataupun sebarang kotoran pada dalam mulut kita lah, especially yang melekat pada gigi, okay, dan gusi. So dia akan menjadi sumber kepada dia iritasi tadi, dia irritate dekat kawasan tu, jadinya badan kita ni dia respon dengan dia inflamasi lah, berlaku keradangan. So bila berlaku keradangan macam ni, okay, dia akan jadi bentuk, sebenarnya dia adalah, dia jadi merah, okay, dia jadi merah, dia jadi bila kita berus dekat kawasan tu dia jadi senang berdarah, okay. Dan benda ni dia ambil masa lah, maksudnya dia ambil masa untuk besar. Dan macam contoh kalaulah orang tu dia mengandung disebabkan oleh hormon, bila dah lepas bersalin, hormon tu dah turun sikit, selalunya dia akan mengecut lah benda ni. Kalau dia tak hilang, dan kita buat biopsi lah untuk buang pyogenic granuloma ni, okay. Dan kadang-kadang daripada pyogenic granuloma ni juga, daripada iritasi yang macam ni, mungkin yang gambar yang sebelah kanan ni, bila dia dah lama-lama dia dah macam mature lah, dah matang semua, dia jadi macam ni pula. Okay? Dia jadi fibrous epulis ni. So bila fibrous epulis ni lebih kepada macam tadi kita nampak dia pada merah kan, sebab dalam tu sebenarnya ada banyak kapilari, ada banyak salur darah yang menyebabkan dia nampak warna merah tadi. Jadi bila dia dah matang apa semua, dia dah replace dengan kata collagen, dia lebih kepada banyak fiber. So salur darah pun dah makin mengecil. So dia nampaklah warna pink macam ni. Okay. So treatment dia dua-dua untuk ni adalah sama, excision, maksudnya kita buat biopsi untuk buang kawasan yang bengkak tu lah, dan kita tengok bawah mikroskop apa. Sebab satu lagi, benda yang sama juga, okay, dia boleh jadi kata clinical presentation dia, maksudnya dia boleh jadi bengkak dekat gusi, benda yang sama, tapi bila kita tengok bawah mikroskop, dia jadi benda lain. Dia boleh jadi ketumbuhan yang berkaitan dengan pergigian, dia boleh jadi ketumbuhan yang jenis lain, ada macam-macam lagi dia boleh jadi kat bawah ni, which is sebab tu saya memang sangat promote kepada semua, kalau buat biopsi mesti kena hantar untuk cek bawah mikroskop lah, maksudnya hantar kepada pathology service. Tak kira lah kat mana, contoh kalau yang ada yang mendengar, yang melihat saya pada hari ini adalah sebagai pesakit, contohnya kalau kita pergi ke klinik swasta, kalau dia buat sebarang prosedur untuk buang sebarang isi lah dalam mulut kita ke kat mana-mana pun, make sure doktor hantar untuk cek benda tu apa. Sebab kita tak tahu benda tu apa. Dan banyak kali pun jadi dekat saya, bila pesakit datang kata, oh benda ni dia dah buang banyak kali. Jadinya, tapi dia tak tahu apa benda, sebab dia kata doktor pun tak ada cakap benda tu hantar dekat mana-mana ke, tak ada result, tak ada apa. Jadinya benda ni actually bahayalah untuk kita sebagai pesakit. Kita nak tahu kan benda tu benda apa, kita nak tahu benda tu bahaya ke tak, kita nak kena ada continuous follow up ke tak, okay? Sebab boleh jadi benda tu adalah tumor, okay? Boleh jadi benign lah, maksudnya ketumbuhan yang bukan yang kanser, tapi macam mana pun mesti kita nak kena tahu juga, okay? Sebab management dia, cara untuk kita ni adalah berbeza, okay? Okay, itu satu. Dan juga kepada yelah, maksudnya yang clinician pun kita memang bila kita buat sebarang prosedur, especially dekat swasta ke, make sure kita hantar untuk pathology service. Okay? Okay. Okay. Jadi, dan yang selain daripada tu juga, dia boleh jadi juga ketumbuhan ni macam yang tadi. Okay, gambar yang ni kedua-duanya ni, kalau
kita tengok kat sini dia punya surface tu dia smooth, dia licin aja. Okey. Dia ada juga jenis ketumbuhan yang bengkak macam ni tapi dia berbentuk macam kalau boleh bayangkan brokoli ke, bunga kobis ke kan, dia punya atas kan dia ada macam biji-biji kecil apa semua tu kan. So kita panggil kat situ adalah lebih kepada papillary surface lah. Yang ni contoh, actually Squamous papilloman adalah salah satu contoh lah. Tapi dia adalah papillary lesion lah, kita panggil papillary lesion ni maksudnya dia macam jari. Dia macam jari, bentuk jari. Maksudnya dia bukannya smooth macam ni. Dia ada kat atas tu dah ada projection kecil-kecil macam ni. Jadinya kalau kita tengok dekat gambar sebelah sini, dia tak smooth dan nampak ada something biji-biji kan. Jadi kenapa saya letak gambar yang mikroskop dekat sini ni untuk bezakan. Kalau kita tengok bawah mikroskop sebenarnya kita boleh nampak benda ni adalah dia berbonggol-bonggol macam ni. Okey. Jadi yang ini pun boleh jadi kanser dan bukan kanser. Jadi kalau kita tengok dekat bawah mikroskop, kalau kita tengok dia hanyalah sekadar maksudnya dia jadi bonggol macam ni, bentuk saja dia macam tu, tapi orang kata masih lagi struktur dia sama, maksudnya dia ada lapisan epithelium yang kat atas ni, dia ada lapisan connective tissue yang dekat dalam ni, maksudnya dekat dalam untuk support kat atas dia. Jadi masih sama, okey. Jadi tak ada masalah sangatlah, okey. No issue lah yang tu. Tapi okey, kalau dia jadi macam ni, okey, yang ni pun sama juga, dia ada kobis bentuk macam kobis-kobis tu juga kan. Brokoli tu dia ada jugalah, maksudnya dia ada biji-biji kita nampak dekat sini. Tapi beza dia dengan yang sebelum ni, yang ni kita nampak dia dekat surface sajalah. Okey. Tapi yang ni dia dah nampak dia dekat atas gusi, dia dah pergi sampai ke bawah dekat mulut ni, dekat atas ni sampai dah, maksudnya kalau kita tengok tu dia invasif lah kita panggil. Dia macam dah masuk ke dalam. Dia dah makin membesar dan ada setengah tu dia akan replace gigi. Kalau dia duduk dekat gusi, dia boleh replace gigi tu sampailah gigi tu goyang, gigi tu macam kadang-kadang boleh tercabut dengan sendirinya. Okay, sebab kawasan tu dah jadi ketumbuhan lah, which is kat sini memang kita nampak secara klinikalnya dia memang adalah kanser mulut. Okay? Okay. Tapi nak kena confirmkan apa semua memang kena ambil biopsi. Okay. Dan saya bagi contoh dekat sini, yang ni pun kalau ikut tu nampak macam lah yang tadi kan. Maksudnya kalau ikut tu lebih kecil lah daripada yang ni. Tapi sebenarnya bila kita tengok bawah mikroskop, benda ni dah jadi kanser. Okay. Okay, ni adalah salah satu contoh yang bagi saya quite a successful story lah untuk patient kan. Jadinya bila dia datang tu dia dah rasa okay something wrong, dia datang, kita buat biopsi, kita tengok memang benda tu okay nampak memang dah jadi kanser, tapi kanser dia adalah kanser yang tahap awal lah. Sebab dia dah kata masih lagi kecil tak macam ni lah kan. Jadi kalau macam ni, kalau tuan-tuan perempuan fikirkan tengok ni, memang kalau nak buat operation ke, memang dahsyat lah nak kena buang ni apa semua, apa lagi yang tinggal kan. Jadi sebab tu kita memang pengesanan awal tu memang sangat penting lah. So apa-apa bila kita tengok ada something yang benda yang tak kena kat dalam mulut kita, cepat-cepat kita pergi check. Dan satu lagi sebab mulut kita senang nak check sendiri, boleh tengok kat dalam cermin kan, boleh nak tengok nak macam mana ke apa ke, kiri kanan atas bawah dekat lidah, semua kita boleh check. Okay? Okay. Dia tak macam contohlah paling senang kanser kolon kan. Kanser kolon susah nak tahu sebabnya selalunya akan orang kata detected tu quite late stages lah, sebabnya benda kat dalam kita tak nampak kan. Simptom dia pun very vague, macam lebih dia boleh overlap, macam-macam simptom boleh ada untuk colon cancer yang contoh paling senang diarrhea ke, constipation ke, bleeding ke kan. So ada a few things yang sama yang kadang-kadang tu bila patient pergi doktor akan reassure okay tak ada apa, something like that. Okay, tapi yang kat dalam mulut ni kita boleh tengok lebih awal dan kita boleh check lebih awal. Okay. 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 Yang tu untuk oral cancer lah. Maksudnya untuk lumps and bumps. Okay. Maksudnya ketumbuhan, bengkak ke apa ke, yang tu pun boleh jadi oral cancer. So ada dua tadi kan. Satu ulcer,
Dan juga nombor 2 dia boleh jadi bentuk bengkak. Okey. Okey, yang ketiga. Yang ketiga, yang ni kita boleh nampak dekat dalam mulut, dia boleh jadi red and white lesion lah. Boleh jadi red lesion, white lesion, boleh red and white lesion mix, campur-campur, okey. Jadi yang ni pun actually dia ada white and red lesion lah. Kalau ikut ni, maklumlah gambar ni tak berapa clear sangat. Tapi saya harap boleh appreciate lah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dekat sini kan ada macam putih-putih, macam bentuk renda sikit lah, ada line-line macam ni. So kat sini kita panggil lacy white striations lah. So striations ni dia berjalan-jalan lah dalam mulut kita ni sepanjang-panjang dia, dekat bibir, dekat gusi ada, dekat lidah, dekat pipi, okey. Dan kadang-kadang dia boleh jadi juga macam merah macam ni, dan biasanya patient akan komplain sakit sangat bila makan benda panas, benda pedas, okey. Memang mulut sangat sakit. So yang ni nama dia oral lichen planus. Lichen planus ni nama dia oral lichen planus sebab the lichen tu sebenarnya asal dia tu adalah kulat dekat pokok rasanya. So macam kulat dekat pokok tu dia macam menjala-menjala. So that's why dia orang bubuh nama kulat lah. Planus tu sebenarnya putih. Tak silap betul ke tak. Tapi kiranya memang dia berikan nama tu berdasarkan appearance dia lah. Jadi yang ni oral lichen planus ni dia ada dalam mulut dan ada juga dekat kulit dia, ada sejenis penyakit kulit yang sebenarnya kita tak tahu sebab kenapa jadi. Biasanya berjadi pada perempuan dan juga yang sudah agak berumur lah, okey. Dan dia keadaan dia tu kita nak confirmkan dia, kita tak boleh tengok klinikal sahaja, mesti biopsi juga. Okey, sebab kita pun nak kena pastikan yang ni kanser ke tak. Sebab salah satu juga lichen planus ni, oral lichen planus ni dia adalah percentage yang very very low, dia boleh jadi oral cancer. Okey? Jadi benda-benda ni kita nak kena sentiasa monitor, sentiasa tengok, okey. Dan untuk oral lichen planus, kalau betul-betul memang oral lichen planus ni dia ada juga disebabkan selain yang saya cakap tadi, disebabkan oleh autoimmune. Autoimmune ni maksudnya badan kita serang diri kita sendiri. Sebab tak tahu, okey. Sampai sekarang pun ada banyak-banyak lah, tapi still tak dapat yang definitif lah, maksudnya sebab penyebab tu apa. Yang kedua, dia boleh juga disebabkan oleh pengambilan ubat-ubatan. Okey. Yang pengambilan ubat-ubatan tu sangatlah panjang senarainya. Salah satu contohnya ambil ubat kecil manis, ubat darah tinggi, okey. Boleh menyebabkan jadi putih-putih macam ni lah yang menyebabkan kesakitan. Selalunya yang patient yang saya jumpa, diorang tak akan kisah kalau tak sakit. Kalau benda ni sakit je yang jadi masalah lah. So biasanya dia akan on off, wax and wane. Maksudnya dia datang, lepas tu dia hilang, lepas tu dia datang, lepas tu dia hilang. So biasanya yang waktu yang sakit tu biasanya kalau dia jadi warna merah macam ni lah, selalunya dia akan sakit. Sebab sebenarnya bila warna merah tu maksudnya actually mucosa ataupun permukaan dalam mulut kita ni dia dah nipis lah, okey. Epithelium yang cover dekat atas tu dia dah terhakis. Jadi sebab tu dia menyebabkan lagi sakit lah, okey. Dan kadang-kadang memang tak ada. Okey, macam ulcer lah, dia sama je macam ulcer. Sebab ulcer tu pun adalah lapisan epithelium tu dah tertanggal. Jadi nampak yang bawah je. Sebab itulah jadi sakit. Okay? Dan yang ini biasanya kita akan treat tu pakai topical steroid lah biasanya untuk kurangkan. Okay? Dan dia akan macam on off macam tadilah. So patient macam ni kita akan tengok, monitor regularly tapi dengan sangat lama lah. Okay? Okay. Okey, yang kedua leukoplekia. Leukoplekia ni apa maksud dia? Dia leuko putih, putih, plakia tu plak lah. Maksudnya white plak. Okey. Jadinya boleh terjadi kat mana-mana, maksudnya dekat dalam mulut kita, kat mana-mana kalau kita check dalam mulut kita tengok ada something yang macam nampak putih-putih kan. Putih-putih tu atas tu boleh rasa dia licin ke ataupun dia rasa macam kasar-kasar ke, yang tu memang kena pergi check lah, okey. Sebab leukoplekia ni dia boleh jadi
orang kata benign, maksudnya ketumbuh benign maksudnya bukan kanser lah, benign ataupun malignant lah ataupun kanser. Okey. Jadi kita kena yang ni memang totally tak boleh tengok dengan mata kasar, memang kena ambil biopsi dan juga kita akan check bawah mikroskop lah. Dia tu yang sel yang di atas tu maksudnya lapisan epitelium yang dekat atas tu dia dah jadi gangster ke tak lah. Some-some macam tu lah. Kalau dia dah start rupa-rupa dah macam gangster tu kita dah risau lah ataupun kita panggil dysplasia lah, dalam medical term kita panggil dysplasia. So kalau dia dah rupa gangster tu ada gangster yang baik sikit, gangster yang tak ni, gangster yang paling jahat, gangster yang nak jadi kanser macam tu lah. Okay. So yang tu kita kena tengok dan daripada segi situ kita akan monitor lah pesakit macam okay sekarang ni kita monitor, okay kalau biasa kalau dysplasia yang teruk, yang dah sangat teruk biasanya kita akan buang lah, yang ni surgeon lah, so, biasanya oral maxillofacial surgeon, dia akan tengok dekat kawasan mana dan dia akan buang dekat lapisan yang atas tu, okay sebab itu adalah punca kemungkinan kanser akan datang, so biasa dia akan buang lah, okay. Okey. Dan yang ni kalau dia jadi warna merah. Okey. Dia boleh jadi merah campur putih, merah saja, putih saja. Bagi saya dia tak adalah isu sangat. Yang tu lebih kepada macam mana kita nak identify benda tu lah. Tapi walau macam mana pun biasanya kalau berbanding leukoplakia yang putih dengan erythroplakia yang merah ni, biasanya erythroplakia ni dia lebih, orang kata chances tu, risiko tu lebih tinggi lah untuk menjadi kanser. Macam yang ini memang dah kanser lah. Okay. Yang ni dia bercampur-campur lagi. Okay. Macam mana pun mesti kena ambil biopsi. Okay. Okay. Dan yang contoh dekat sini, yang ni pun adalah kanser juga, tapi dia presented as white and red lesion lah. Maksudnya di sini kita nampak ada putih, lepas tu ada merah sikit kat sini kan. Okay. Okay. Jadi kesimpulannya daripada talk saya ni, kita ada recap baliklah, kita ada 3 presentation. Boleh jadi ulcer, boleh jadi bengkak, boleh jadi tumpuk merah putih yang kemungkinan semuanya boleh menjurus kepada kanser. Okey. Jadi boleh saksikan video saya ni yang saya dah buat tahun lepas, rasanya saya share balik. Jangan takut, jangan risau untuk prosedur buat biopsi lah, sebab okey lah, tak apa, jangan cakap banyak, dengar je video dulu, okey? Okey, sekejap. Boleh dengar aku, Dr. Ili? Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dr. Nawar Radiah binti Abdul Rahman, pakar patologi mulut daripada Institut Perubatan dan Pergigian Termaju Universiti Sains Malaysia. Pernahkah terjadi kepada anda mempunyai sebarang ulcer yang lambat sembuh atau tidak sembuh, tumpuk hitam, putih dan merah di dalam mulut dan juga sebarang ketulan di dalam mulut anda? Sekiranya ada, berkemungkinan anda perlu menjalani prosedur biopsi untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang penyakit tersebut. Biopsi mulut adalah sejenis prosedur pembedahan kecil yang melibatkan pengambilan tisu di dalam mulut. Apabila doktor yang merawat anda mencadangkan agar prosedur biopsi perlu dijalankan, ini mungkin akan menakutkan anda. Namun jangan risau, prosedur ini adalah selamat dan tidak mempunyai kesan sampingan yang besar. Sampel yang diperoleh daripada biopsi akan dihantar ke makmal untuk pemeriksaan lanjut. Sampel ini akan diproses dan seterusnya akan dianalisa oleh pakar patologi. Pakar patologi akan merumuskan diagnosis berdasarkan pemerhatian terhadap sampel tersebut dan disampaikan kepada pegawai yang merawat anda. Oleh itu, sangat penting untuk anda melakukan prosedur ini supaya sebarang penyakit berbahaya seperti kanser dapat dikenal pasti dengan lebih awal. Pengesanan awal dapat menyelamatkan nyawa anda.
Okay. So, okay. Jadi itu saja untuk hari ini. Saya harap semua boleh dapat, maksudnya lebih kepada take home message saya. Yang pertama, kenal pasti selalu buat pemeriksaan kendiri lah untuk mulut, untuk kita check oral cancer. Okay, termasuklah semua benda-benda lain. Okay, so benda yang saya harap benda ni simple dan semua orang boleh faham. Boleh buat sendiri, dan sekiranya terjumpa apa-apa okay, dalam diri sendiri ke, anak-anak ke, pasangan ke, okay, boleh datang check lah. Okay. Yang kedua, sekiranya pergi tu pula, okay, doktor kata okay, this is something yang kita kena buat prosedur biopsi. So jangan risau. Saya nak promote biopsi ni bukan apa, sebabnya satu, saya banyak jumpa kes yang pesakit lari daripada hospital. Dia dah pergi banyak tempat, hospital A, B, C, D, sampai D kan, tapi ada banyak lah campur dengan klinik apa semua. Tapi bila pergi dekat hospital dan hospital explain, doktor explain, okay kita kena ambil isi dekat kawasan sini-sini, oh dia terus tak mau. Okay, jadi mungkin sebab yelah dengar cakap-cakap orang, oh nanti kena potong, kena potong situ, kena potong sini, saat lagi siap lah, kena kejar dengan ni apa semua kan, habis lah, begitulah, ginilah. Jadi saya nak sampaikan supaya kita tak takutlah dengan benda tu. Sebab kalau kita tak buat apa-apa, kita akan jadi lagi lah takut, sebab kita sentiasa terfikir benda ni apa masalah dia kan, kenapa dia tak hilang-hilang kan. Jadinya kalau untuk our own peace of mind, kita pergilah check, dan check bawah mikroskop, tengok benda tu apa. InsyaAllah dia akan lebih melegakan lah kalau benda tu memang tak ada apa-apa, dan should be okay lah kan. Kita pun tak adalah sentiasa duk runsing. Okay. Lepas tu yang ketiga, sekiranya benda tu adalah benda yang kita tak hendak lah. Okay. Paling senang kanser lah kan. So kita tak mau benda tu. Tapi sekurang-kurangnya kalau kita pergi awal, InsyaAllah benda tu treatable tu lebih lagi, dan kata outcome dia InsyaAllah lebih baik. Baik untuk kita juga, sebab kalau kita pergi lambat-lambat, selalunya yang masalah untuk kanser ni lebih kepada kalau dia dah pergi spread dekat merata-rata tempat lah. Contoh paling senang, spread dekat apa tu, paru-paru, dekat apa ni, tulang kan, benda-benda tu, hati, dia akan lebih banyak complication. Itu saja. Okay, kembali kepada Dr. Ili. Terima kasih. Okay, terima kasih Dr. Nawar atas ceramah mengenai lesi di mulut. Saya ada satu soalan sebenarnya Dr. Nawar, saya nak tanya kan. Kira kalaulah masa berkaitan dengan kesihatan mulut ni, selain kita kerap gosok gigi kan, kalau kita macam ada lesi yang macam kita nampak macam biasa je, maksudnya bukan yang kira masa kecil ni. So ada tak macam perkongsian dari segi penawaran, maksudnya macam homemade remedy, maksudnya macam apart from washing your teeth, if korang dah ada lesi macam tu, macam what is actually like, ada kiranya macam rawatan di rumah Okay. before, yeah, boleh kongsi tak macam selain pada kesihatan mulut, like gosok gigi and then kumur tu kan, so apa lagi selain pada tu? Maksudnya untuk lesi yang macam mana tu Dr. Ili? Macam maksudnya bila dapat tu contohnya macam sakit macam sebelum jadi besar kan, so ada tak macam homemade remedy ke, like apart from washing your teeth? So contoh paling senang lah, kalau macam lebih pada Dr. Ili bagi tahu tadi, apa, saya bagi contoh gusip darah lah.
paling senang. Hmm. Okey. Okey, gusi berdarah. So bila gusi berdarah, dia kadang-kadang dia ada jadi bengkak juga gusi tu. So kita kadang-kadang tak tahu bengkak ni bengkak yang macam yang tadi yang saya cerita ke bengkak yang biasa-biasa kan. Okey, kita tak boleh nak bagi tahu macam yang mana satu. Okey. So bengkak ni kalau contoh paling senang gusi berdarah, okey. Pertama sekali kalau untuk kesihatan mulut ni memang pertama memberus gigi secara efektif. Itu nombor satu. Ah, adakah anda memberus gigi dengan efektif atau tidak? Okey, tak semestinya kalau kita berus gigi 5 kali sehari tu betul kan? Jadinya effectiveness tu lebih pada memang kena make sure semua kata semua bahagian gigi tu dibersihkan, okey? Especially kata border antara gusi dengan gigi. Okey. Sebab yang dekat situ yang selalu akan jadi gusi berdarah. So kalau macam contoh bila gusi dah start berdarah, okey, praktis balik, make sure memang berus tu dengan betul. Boleh cari dekat YouTube ke mana-mana yang untuk kata untuk toothbrushing teknik lah. Okay. Ataupun boleh je pergi dekat klinik mana-mana, check balik. Okay. Dan sebelum pergi klinik tu macam Dr. Tili kata, kalau nak homemade remedy tu, nombor satu adalah boleh pakai ubat kumur lah. Okay. So ubat kumur tu, setengah-setengah orang boleh start dengan air garam lah. Tapi air garam ni bagi saya kalau misalnya you tak ada option lain lah. Okay. Sebab sekarang ni kita maksudnya dekat farmasi berlambak ada kan. So boleh pilih any kata ubat kumur. Tapi biasanya ubat kumur yang kami cadangkan lah untuk mengurangkan iritasi pada mulut adalah yang non-alcohol base. Macam kalau alcohol base ni, dia memang bagus untuk matikan kuman tapi ada setengah orang dia merengsa. Benda tu dia meradangkan mulut. Jadi kalau tak sesuai dan tak perlulah. So kita ada banyak lagi option yang non-alcohol base. Boleh cari dekat farmasi dan kalau misalnya memang bengkak tu orang kata dah teruk ke apa ke, memang kena pergi check dekat doktor gigi lah. Okay, check up. Dan yang kedua mungkin home remedy lebih kepada ulcer lah. Kan? Macam contoh kalau ulcer tu kadang-kadang yang kita selalu macam jadi tergigit, yang kita pun tak pergi lagi jumpa doktor nak tahu kenapa lah cik doktor gigit dekat kawasan tu. So meanwhile tu boleh letak saya home remedy betul-betul tu tak adalah kata nak suggest sangat tapi lebih kepada saya rasa better pergi farmasi lah. Okay, so kalau dekat farmasi you boleh beli janji gel. Okay, janji gel ni dia adalah untuk kita letak pada ulcer lah, luka pada ulcer mulut. Dia ada macam-macam bentuk gel, spray. Okay, kalau nak ambil, kalau dekat jumpa doktor pun ada setengah-setengah, kadang doktor dah boleh bagi oral aid. Okay, yang tu pun boleh. Okay, sebab biasanya ulcer ni yang isu dia adalah sementara nak menunggu dia sembuh tu aduh lah sakitnya lamanya kan. Jadinya macam mana kita nak manage the pain? Tahanlah lah asyik nak makan ubat tahan sakit je kan. Jadinya yang tu yang kata kalau apa tu memang satu first memang boleh kalau pergi jumpa doktor gigi yang tu adalah terbaik lah. Tapi kalau tak boleh then in the meantime nak pergi farmasi boleh cari janji gel, boleh cari Aftamed or any diaphragm spray pun boleh. Sebab yang tu just over the counter, semua boleh. Kalau untuk ubat kumur pun masa ulcer, especially kalau ulcer yang banyak, actually boleh pakai juga yang ubat kumur. Sebab dia akan, sebab bila kita ulcer ni sebenarnya, kenapa yang dia jadi lebih sakit tu sebab ada dekat ulcer base tu pun kuman pun banyak dekat kawasan tu. So kalau kita dapat infection dekat kawasan tu memang dia akan jadi lebih merengsa lah. So kalau kita pakai ubat kumur tu dia ada ubat dia akan rendahkan kuman apa semua, insya-Allah dia akan lebih baik lah. Okay. Satu lagi ni last janji. Okay, no problem. Berus gigi. Aha. Sebab banyak sangat berus gigi kat pasaran sekarang kan. Okay. So how do you know that? Supaya kita tahu berus gigi tu sesuai ke tak? Macam tu. Kadang-kadang saya rasa, kadang-kadang ulcer tu pun kadang-kadang sebab berus gigi kita salah. Okay. Macam kita punya tak brush. So macam mana? Dia trauma lah, maksudnya dia traumatic induce lah. Traumatic induce daripada berus gigi. Contohnya diorang ingat, lagi kasar berus tu, lagi senang nak keluar. Okay. Macam kita gosok baju kan. Macam kita basuh baju, kita berus gahar macam tu kan. Kalau dari segi pakar macam mana doktor pakar? Doktor pakar pergi. Jadi yang tu doktor gigi semua boleh jawab. Okay.
Tak apa sebab ini. Okey, jadi yang tu biasanya kalau macam untuk berus gigi ni kita suggest soft lah, soft bristle toothbrush. Sebab kita memang kalau tengok dekat pasaran, kalau dulu-dulu ada hard tau, sekarang ni saya tak Betul. ada dah hard. Hard dah tak ada, dia ada extra soft, soft dengan medium. Okey, jadinya macam kalau untuk standard lah, biasa kita memang suggest soft lah. Unless kalau macam setengah-setengah orang yang memang dia punya orang kata senang sangat terluka, contoh yang apa kata pesakit yang lepas buat radioterapi, apa-apalah yang maksudnya dia ada lesi mulut yang menyebabkan orang kata lapisan epitelium, lapisan mukosa tu yang kat luar tu dia senang sangat terkopek kan. Jadinya kita suggest yang buat gigi yang paling lembut lah, berus gigi yang paling lembut. Okay. Dan yang kedua macam apa ni, kepala dia tu memang suggest kepala yang runcing. Jadi sebab kalau kita tengok biasa-biasa berus gigi especially kalau saya tengok yang mungkin yang tak ada brand lah kot. Dia kepala dia banyak besar-besar sikit. Tapi kalau yang branded tu biasa dia akan cuba, kalau tengok tu dia akan tiruskan hujung dia. Okay. So tiruskan hujung dia supaya especially bila kita nak berus gigi belakang tu tak adalah kita macam duk tonyoh sampai luka kan. Maksudnya kita boleh sampai dekat tempat tu. Dan juga satu lagi bergantung pada kedudukan keadaan gigi kita. Sebab ada setengah orang kalau gigi dia jenis kata apa ni berlapis-lapis kan, berlapis-lapis ataupun gigi yang ada renggang banyak. Okey. Macam renggang banyak ni dia boleh disebabkan oleh kedudukan gigi ataupun dia ada masalah gusi, masalah periodontik lah, maksudnya gigi dia dah goyang jadi dia ada space in between. So kalau pakai berus gigi tu kadang orang kata tak settle, benda tu duk ada je lagi. So ada dua cara. Satu boleh pakai floss. Floss ni pun ada dua jenis lah. Floss yang biasa tu yang macam tali yang dia tarik macam tu kan. Which is saya rasa ramai orang. Dr. Ili boleh pakai tak yang tu? Susah kan? Jadi memang Jadi gemuk. jadi biasanya macam benda tu nak kena training lah. Kami pun susah juga nak pakai masa especially awal-awal dulu kan. Jadi masa tu tak ada option kan. Jadi kita suggest je lah yang tu sebab yang tu ada. Tapi sekarang ni kalau ikutkan kalau pergi Watson ke apa ke dia ada yang jenis macam gitar tu kan. Yang sesangkut. Dia ada cangkuk tu ada satu kat tengah tu. Yang tu lebih senang lah untuk bersihkan dekat celah-celah. Dan satu lagi kalau gap dia tu terlalu besar, boleh pakai interdental toothbrush. Yang ni kalau siapa-siapa yang pakai braces memang diorang tahulah dia macam berus botol yang kecil tu kan. Tapi dia boleh masuk celah. So yang tu lebih senang untuk bersihkan celah-celah gigi lah. Okay. Dan kalau misalnya kita, satu lagi tip saya lah saya rasa, yang ni personal lah. Maksudnya kalau kita sentiasa duduk berus gigi kita, jaga gigi kita dengan baik-baik apa semua, secara tak langsung kita akan tengok dalam mulut kita dan kita akan perasan kalau benda yang luar biasa berlaku pada mulut kita. Kalau kita jenis yang memang kata tak cara lah, tak kisah sangat lah bab-bab berus gigi nak asal berus je lah kan. Jadinya selalunya macam dia akan tak perasan benda tu ada dekat situ. Sebab dia tak tengok kan. Jadinya kalau kita menjaga kesihatan mulut kita, kesihatan pergigian dengan baik, insya-Allah kita akan sentiasa check dan akan kita pun lebih reseptif lah. Maksudnya macam mana? Lebih berfikiran Kita buka dengan perubahan. lebih terbuka, boleh lebih terbuka untuk menerima sebarang keadaan. Maksudnya macam tu dan kita boleh nak pergi check. Sebab selalunya yang saya jumpa banyaknya selalunya dia lebih kepada denial jugalah. Macam dia rasa okey benda ni takkan jadi kat dia, benda ni tak ada apa-apa, sikit-sikit je, tak ada apa. Itu je lah selalunya. Okey. Menjawab soalan ke Dr. Ili? Saya puas hati dengan jawapan itu, ya. Okey. Dah Saya lebih masa rasa kot? kita pun dah lebih banyak ni masa dah 40 minit, 10 minit,
dah 10 minit terlebih sebenarnya. Jadi saya mengucapkan terima kasihlah kepada semua yang kira datang ke CM ini. Ada di ruang chatting tu ada pautan disediakan untuk mengisi kehadiran staf lah. Jadi dan juga ada sini ada recording kot kan Puan Nakidah saya rasa lah. So okay, terima kasih semua. Uh, dan semoga hati-hatilah tengah hujan ni. Selamat pulang. Terima kasih banyak. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.